Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pakai ni. Pakai ni. Tak apa. Dia akan kuat. Kuat. Dia akan kuat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini. Sekali lagi kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga dengan majlis yang kita berada padanya pada petang ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai rujukan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Moga-moga ia boleh menjadikan diri kita orang-orang yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala dan memperolehi syurganya. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya bekalan yang terbaik yang dibawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu semua, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kepadanya. Moga-moga kita dimasukkan di kalangan orang-orang yang bertakwa padanya. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, sebagaimana yang kita bincangkan dalam pertemuan pada bulan-bulan yang lepas. Iaitulah dalam bab yang ketiga dalam menceritakan tentang perangai-perangai yang dipuji. Kita masih lagi membicarakan tentang fasal yang pertama dalam perangai yang dipuji ini, iaitulah tentang perihal taubat. Antara perkara yang pertama dalam merintis jalan menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala dan takwa padanya ialah taubat. Taubat ini adalah mulanya, platformnya. Kalau orang itu daripada seorang yang lalai kepada seorang yang taat, pertamanya ialah taubat. Mula yang menjadi turning point dia, perubahan kepada Allah, dia mesti mula dengan taubat. Taubat ini ialah rujuk kembali kepada Allah, membersihkan dirinya daripada saki-baki ataupun kesilapan-kesilapan yang lalu dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita telah bicara apa dia taubat, kita telah bicara apa dia rukun-rukun taubat, dan mengapa manusia ni sangat sukar dia meninggalkan maksiat dan sangat payah dia untuk bertaubat pada Allah, telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lepas. Hari ini kita akan bicarakan tajuk yang baru sebagaimana yang ditulis oleh pengarang kitab ini, iaitulah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Kitab ni lama ditulis tuan-tuan, 60 tahun usianya lebih kurang. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada apa yang ditulis. Tajuk hari ini ialah dosa yang kecil boleh jadi dosa besar. Dosa kecil jadi dosa besar. Ada yang dosa itu kita anggap kecil, dia boleh jadi besar. Tapi bagaimana? Kata pengarang, ketahuilah bahawa dosa kecil itu menjadi dosa yang besar dengan beberapa sebab. Kata pengarang, dosa yang kecil boleh jadi dosa besar dengan beberapa sebab. Yang pertamanya, ia menganggap dosa itu kecil dan meremehkannya, maka ia tiada peduli padanya dan tiada duka cita dengan sebabnya. Dosa yang kecil ia boleh jadi besar sebab kita ambil enteng. Kita anggap dia dosa kecil, lalu kita pun tak kisahlah. Oleh kerana dia dosa kecil, kita pun selalu melakukannya, tanpa kita ada perasaan untuk meninggalkan dosa yang kecil tersebut. Kita keep in buat
melakukan perkara tersebut. Contohnya dosa pandangan mata. Kita rasa tengok maksiat itu perkara kecil, lalu setiap hari kita memandang perkara-perkara maksiat. Kan hari ini kan dalam handphone kita tu kadang-kadang macam-macam ada kan. Kita anggap benda tu kecil, ia boleh jadi besar. Kan? La saghirata ma istimrar wala kabirata ma istighfar. Kata ulama, tidak akan jadi kecil kalaulah kita dengan sentiasa melakukannya. Kan? Orang sebut apa? Kecil-kecil, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kan? Yang sikit-sikit dia buat itu, kalau dihimpunkan sentiasa tanpa manusia itu bertaubat dan beristighfar pada Allah, yang kecil itu boleh jadi besar. Dan tidak ada dosa besar beserta dengan sentiasa manusia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama. Mana yang pertama, dosa kecil boleh jadi besar bila kita anggap dosa kecil itu kecil dan kita meremehkannya. Maka ia boleh jadi besar. Yang kedua, sukacita dengannya dan bermegah-megah dengannya. Kan? Dosa kecil boleh jadi besar sebab kita rasa gembira. Dan kita bermegah menceritakan dosa yang kita lakukan itu kepada orang lain. Dosa kecil ini boleh jadi besar sebab manusia itu berbangga dengan dosanya, padahal Allah Ta'ala telah menyembunyikan dosa yang dia lakukan olehnya. Ada orang jenis macam ni, dia buat dosa, Allah Ta'ala simpan dah, Allah Ta'ala lindung dosa itu daripada pandangan mata manusia. Tiba-tiba dia bongkarkannya kepada orang lain. Dia sendiri bongkarkannya. Sedangkan sepatutnya dosa itu satu keaiban. Sebagaimana manusia itu tidak mahu membongkar dosanya, sebagaimana dia tidak mahu bongkar keaibannya. Tapi manusia ini yang orang panggil tidak malu dengan dosanya, dia bongkarkannya. Maka dosa yang kecil seperti ini boleh jadi besar. Yang ketiga, ia bermudah-mudah bahawa Allah Ta'ala menutupi atasnya, dan ia menyangka kerana kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala, dan ia tiada mengetahui bahawa ia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, dosa kecil jadi besar ialah dia buat mudah-mudah, dan dia rasa dengan sebab kemuliaannya itu Allah Ta'ala tutup dosa dia. Kan? Dia rasa dengan sebab dia mulia ni, Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosanya. Dan dia tidak mengetahui dan dia tidak merasakan bahawa dosanya itu adalah satu perkara yang dimurkai oleh Allah. Kan? Dosa yang kecil seperti ini dia boleh bertukar menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, ia mengerjakannya dengan terang-terangan dan menzahirkannya, dan ia menyebutkannya selepas mengerjakannya. Ini antara perkara dosa kecil yang boleh jadi besar, ialah dia lakukannya dengan terang-terangan, menunjuk-nunjuk pada orang lain. Kalau dilakukannya secara tutup pun, dia akan sebutkan kepada orang lain selepas dia mengerjakan dosa tersebut. Ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, wa inna minal jihad an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu amiltul barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbu wa yasbihu yakshifu sitrallahi anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, kata Nabi, setiap umatku dimaafkan. Allah Ta'ala berikan peluang dia untuk dimaafkan segala dosanya. Yakni tidak ada dosa bagi mereka bila dia bertaubat kepada Allah. Setiap umat Nabi SAW, kata baginda, illal mujahirin, kata Nabi, melainkan orang yang berterang-terangan dengan maksiat, yakni tiada dimaafkan mereka. Orang yang terang-terangan, orang-orang yang berterang-terangan melakukan maksiat, kata Nabi. Dan di antara berterang-terangan dan menzahirkan maksiat itu, bahawa seseorang itu mengerjakan pekerjaan yang jahat pada waktu malam, kemudian pagi-pagi lagi keesokannya, pada ketika Allah Ta'ala telah menutupinya, ia berkata, aku kerjakan semalam bagian-bagian maksiat. Ini termasuk dalam orang-orang yang berterang-terangan melakukan maksiat, ialah orang yang buat maksiat senyap-senyap.
Malam hari semalam dia buat maksiat, semalam mungkin dia berjudi, semalam mungkin dia minum arak, semalam mungkin dia berzina. Allah Ta'ala tutup keaibannya, Allah Ta'ala tak bongkar maksiat yang dilakukan, tetapi esok pagi dia sendiri cerita pada orang. Orang ni disebut sebagai mujahirin, orang yang menzahirkan maksiat dan dosa yang dilakukan. Kata Nabi, orang ni orang yang Allah Ta'ala tak maafkan dosa dia. Kan? Allah Ta'ala dah muliakan dia, tutup dosa dia, tiba-tiba dia sendiri telah membuka aibnya. Dan sesungguhnya ia telah bermalam, Allah Ta'ala menutupinya, dan pagi-pagi lagi ia membuka penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab itu tuan-tuan, para ulama pesan pada kita, kita yang mungkin waktu muda dulu ada dosa-dosa yang kita telah lakukan, dan hari ini kita telah bertaubat, dosa yang terdahulu tak perlu lagi kita sebut pada orang. Kan? Tak perlu lagi, apatah lagi dosa yang dulu kita sebut tu dalam nada nak bermegah. Apatah lagi, ia lagilah dimurkai oleh Allah. Aku dulu, sekarang je kau tengok macam ni. Aku dulu siapa tak kenal aku? Judilah, minum arak lah, zina, akulah orangnya. Tak perlu sebut macam tu tuan-tuan. Ia termasuk dalam mujahirin yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Biarkan yang lepas itu lepas. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak perlu lagi kita membuka aib kita kepada orang lain. Kan? Tutup segala buku yang lalu itu, dan kita buka buku yang baru untuk kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang keempat ini, dosa yang kecil. Walaupun dosa itu kecil, bila kita menzahirkannya, maka ia boleh jadi besar. Yang kelima, kata pengarang, dosa kecil itu dilakukan oleh orang yang alim yang menjadi ikutan orang ramai. Antara dosa kecil boleh jadi dosa besar, ialah dosa orang alim, ataupun dosa orang yang dijadikan ikutan. Lalu dengan sebab dia buat, orang lain rasa tak apa. Si fulan tu, ustaz tu buat, takkan aku tak boleh buat? Contohnya macam tu. Sedangkan dosa tu dosa kecil, tapi oleh kerana dia diikuti oleh orang lain, yang menyebabkan orang lain rasa maksiat itu biasa, maka dia boleh jadi dosa besar bagi si fulan yang melakukan tersebut. Maka yang demikian menjadi dosa besar kerana ia berkekalan selepas kematiannya. Sebab itu tuan-tuan, bahaya. Kan? Kalau kita jangan jadi orang yang menunjuk jalan kepada kemungkaran. Sebab bila kita yang memulakannya, setiap kali orang yang melakukan kemungkaran tersebut, kita akan dapat dosa. Kan? Sebagaimana baginda Nabi SAW tatkala berlaku satu pembunuhan dengan sebab dendam dan dengki, Nabi SAW sebut, setiap kali berlaku pembunuhan ini, anak Adam yang pertama yang telah membunuh saudaranya itu dapat bahagiannya daripada dosa. Sebab dia yang memulakan. Kan? Dia yang memulakan pembunuhan itu dengan sebab dengki kepada adik-beradik saudaranya sendiri. Begitulah juga kalau seorang manusia itu, dia memulakan satu kampung tu, dialah yang memulakan tempat orang berjudi. Dia mati pun orang masih berjudi kat situ, dia dapat bahagiannya. Kan? Dekat kampung itu, dialah yang memulakan tempat orang minum arak dan sebagainya. Walaupun dia telah mati, kan? Dia dapat bahagiannya, tuan-tuan. Itu bahaya kalau kita memulakan satu perkara dosa, walaupun kita telah mati, orang masih melakukan dosa tersebut, kita dapat bahagiannya. Tapi sebaliknya, kita kena jadi orang yang meninggalkan legasi kebaikan. Kan? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'. Siapa yang buka satu jalan kebaikan dalam Islam, maka dia dapat pahala kebaikan tersebut. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang beramal dengan kebaikan tersebut. Bukan pahala dia saja, dia memulakan satu amal kebaikan, dia dapat pahala itu. Kemudian amalan orang yang melakukan kebaikan itu selepasnya, tanpa dikurangkan pahala orang itu sedikit pun. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami
sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Siapa yang memulakan satu jalan yang tak baik, jalan maksiat, jalan derhaka pada Allah, dia dapat dosa dan dosa orang yang sama melakukannya. Kan? Selepas itu tanpa dikurangkan dosa orang itu sedikit pun. Sebab itulah bahaya tuan-tuan. Kalau kita ni orang glamour yang diikuti oleh orang lain, masuk dalam TV dan sebagainya, kita pun keluar kata-kata yang bagai-bagai, orang ikut kata-kata itu, sedangkan pada sisi Allah kata-kata itu tidak betul, kita akan dapat sahamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia nampak macam dosa kecil. Kan? Tapi dia besar di sisi Allah kerana seorang itu diikuti. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menjalani dalam Islam mana-mana jalan yang jahat, nescaya adalah atasnya dosanya dan dosa mereka yang mengerjakannya selepasnya, tanpa dikurangkan sesuatu dari dosa mereka. Ini kata Nabi. Maknanya kita kena berwaspada untuk melakukan sesuatu perkara, biar yang kita tinggalkan itu sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada kita dunia dan juga hari akhirat. Kata pengarang, dikehendaki dengan menjalani ini, ia menyeru dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau ia menolong atasnya atau diikuti atasnya. Termasuk kata-kata man sanna fil Islam, orang yang menjalani di dalam Islam mana-mana amal-amal, termasuk menjalani di sini suruh buat satu perbuatan tersebut. Sama ada suruh tu dengan perbuatan ataupun perkataan, dia jadi contoh, ataupun suruh orang, ia termasuk dalam perkara dosa. Ataupun tolong buat, walaupun dia tak buat, dia tolong, bagi sokongan, dokongan, ataupun dia diikuti oleh orang lain melakukan perkara tersebut. Ini disebut oleh pengarang kita, ini termasuk dalam dosa-dosa yang besar sekiranya dia dilakukan oleh orang yang diikuti. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, surah Yasin ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan dan segala kesan perkataan dan perbuatan yang telah mereka tinggalkan. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tulis apa yang mereka buat dan kesan daripada amal yang dilakukan. Kan? Bukan sahaja bila kita buat satu amal, waktu tu Allah Ta'ala buat bagi sama ada dosa ataupun pahala, tapi kesan selepas daripada itu pun turut akan dinilai oleh Allah. Kalau kita buat satu amal kebaikan, ya, kita dapat pahala waktu itu, tapi bila kita diikuti amal kebaikan tersebut, pahala itu juga akan dapat kita perolehi di sisi Allah Ta'ala. Kan? Alangkah baiknya kalau seorang ketua, dia seorang yang sembahyang, lalu dia menyuruh anak buahnya juga sembahyang, dan anak buah mengikut dia, perangai dia melakukan ibadah sembahyang tersebut, betapa besar pahala yang diperoleh oleh beliau. Kan? Gitulah salah satu daripada orang panggil apa, kalau kita dalam perniagaan, sistem multi level marketing, macam tu kan. Itu dalam perniagaan, kan, orang ni taja orang ni, dia dapat bahagian daripada tajaannya, berapa persen daripada perniagaannya. Begitulah seorang manusia. Kadang-kadang kita terlalu bijak untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan dengan perniagaan multi level dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita pun tak berapa bijak dalam nak mengumpul pahala akhirat. Nanti kita dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kita manusia ni, Allah Ta'ala berikan kudrat pada kita ni, terhad untuk kita kumpul pahala banyak-banyak. Puasa pun setakat boleh, tak daya, kan. Nak sembahyang tarawih pun contohnya, kan, 12 rakaat tu pun rasa panjang sangat, 11 rakaat pun rasa panjang sangat dah. So macam mana kita nak cari pahala lebih, tuan-tuan? Islam ajar pada kita, kita bagi makan kat orang,
buka puasa tu, kita dapat pahala puasa dia. Pahala puasa dia pun tak kurang. Itulah kebijaksanaan seseorang dalam merancang pahala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, kita kena biar tinggalkan legasi yang baik, supaya legasi yang baik itu dapat berterusan pahalanya di sisi kita walaupun kita telah meninggal dunia. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Bila mati seorang anak Adam, kata Nabi, putus peluang beramal. Sumber nak dapat pahala sudah tersekat, kecuali daripada tiga unsur disebut oleh baginda Nabi. Pertamanya, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat padanya. Ilmu ni termasuklah, dia bukan ilmu yang kita ajar saja, ilmu yang ditimba oleh orang lain, kadang-kadang dengan dia ikut kita je. Kan? Ilmu ni bukan, tak semestinya secara formal orang tu ajar pada orang ni lalu dia dapat ilmu. Kadang-kadang seorang itu dapat ilmu dengan dia ikut orang je. Kan? Seorang anak peringkat awalnya dia dapat ilmu dan nak sembahyang, dia ikut ayah dia je. Kan? Itu pun ilmu. Ilmun yuntafa'u bih, diambil manfaat padanya. Seorang itu secara tak formal dia dapat ilmu, pengalaman daripada seseorang, maka ilmu itu bermanfaat untuknya walaupun telah dia mati. Ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua, sadaqatin jariyah, sedekah yang berterusan. Sedekah yang berterusan, yang dimaksudkan sedekah jariyah di sini, sedekah yang pahalanya ataupun apa yang disumbangkan itu berterusan digunakan. Termasuklah wakaf dan sebagainya. Itu dipanggil sedekatin jariyah. Belakang tu ada nak buat surau belakang tu. Tuan-tuan boleh, itu termasuk dalam sedekah jariyah. Selama mana orang guna surau itu untuk beribadah pada Allah, kita akan dapat pulangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jam kita ni mati depan tu rasanya. Betul. Jam tu mati. Nanti nak kena tukar bateri. Okay, dikehendaki dengan kesan itu. Yang Allah Ta'ala sebut, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis apa yang mereka kerjakan di dunia. Wa atharahum, dan kesan-kesan daripada amal yang dikerjakan. Apa dia kesan-kesan itu? Yang dikehendaki dengan segala kesan itu ialah barang yang berhubung kait dengan segala amalan selepas selesai pekerjaan dan yang mengerjakannya. Dimaksud kesan-kesan itu ialah lepas pada perbuatan amal kebaikan yang kita buat itu, kesan-kesan daripada itu juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Impactnya kan. Tanya sikit boleh? Boleh. Kalau macam kita buat sedekah SI, standing instruction, katalah bulan-bulan kita dermakan kepada Palestin lah, tabung Palestin katalah 100 ke 200 ke. Kalau kita meninggal kan, sebab niat kita dah ada untuk continuity terus kan, adakah kita akan dapat pahala yang sama? Para ulama sebut begitu. Itu niat kita. Sebagaimana ada satu hadis Nabi sebut, seorang yang dia jaga sembahyang, berjemaah sentiasa kan, satu ketika dia sakit dan terlantar, dan dia tak mampu untuk pergi mengerjakan salat berjemaah seperti biasa di masjid. Walaupun dia sembahyang atas katil dia itu, dia dikira sembahyang berjemaah kerana niat dan kebiasaan. Termasuklah juga orang yang menderma standing instruction. Walaupun dia telah meninggal dunia, tetapi keikhlasan niat dan yang ada dalam hatinya sepanjang usia dia ada, dia akan mendermakan, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala daripada dari segi kelebihan tersebut. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kan? Allah Ta'ala Maha Kaya, dia Maha Pemurah, dia tidak serikut manusia. Kan? Allah Ta'ala akan memberikan pahala itu sebanyak yang mungkin kepada orang-orang yang beramal padanya. Itulah kelebihan dan sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan tulis segala amal. Kalau kira kita sebut tadi kan, kerja buat yang tidak baik pun, walaupun kalau kita kira yang bunuh Qabil dan Habil, mana bunuh? Saya lupa dah. Qabil bunuh Habil kan? Qabil bunuh Habil.
Kalau kira Qabil bunuh Habil ni mungkin ribuan tahun yang terdahulu dah, kan? Kiranya kalau kira nak kes ni tutup kes lah. Tapi Nabi SAW sebut masih dikira dosa dia dapat daripadanya kerana dia memulakan kes pembunuhan tersebut. Kan? Sepanjang usia dia dapat bahagian dosa. Begitulah juga pahala seorang manusia. Maknanya selama mana kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, selama mana orang masih melakukannya, walaupun selepas dia mati berpuluh-puluh tahun selepas daripada itu, dia dapat pahala. Gitulah juga dalam soalan tentang standing instruction tadi. Maka disitulah kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu antara perkara, 5 perkara yang disebut oleh pengarang tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan dosa yang kecil itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, apabila yang membawa taubat itu kerana takut kepada Allah, hasil daripada pengenalan, yakni hasil daripada makrifah dia, kenal dia, nescaya saya iringi pula membicarakan tentang takut. Dia kata oleh kerana taubat itu dia lahir daripada rasa takut pada Allah. Seorang manusia ni dia bertaubat pada Allah Ta'ala ni ialah kerana dia lahir daripada rasa takut dia pada Allah. Maka saya iringi fasal yang kedua lepas cerita tentang taubat, dia bicara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Kan? Perangai yang terpuji yang kedua dalam bab yang ketiga ni ialah al-khauf min Allah. Takut pada Allah. Kan? Dia takut pada Allah Taala ni dia beza dengan takut pada benda yang lain. Kan? Manusia ni bila dia takut pada sesuatu, kita akan lari. Kan? Takut pada harimau, kita akan lari daripada harimau. Takut pada bos, kita akan cuba mengelak daripada berjumpa dengannya. Contohnya. Tapi bila takut pada Allah, manusia ni akan lagi menghampirkan diri kepadanya. Beza. Takut pada Allah dengan takut kepada manusia yang lain. Ketahuilah bahawa khauf, bahawa takut, yakni khauf itu kepedihan dan kesakitan hati dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Takut itu kata pengarang ialah rasa pedih dalam hati, rasa sakit hati, bukan rasa bahasa orangnya menyucuk dalam hati ni. Kan? Kerana sebab sesuatu yang kita tak suka yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Kita takut. Kan? Benda yang lepas orang tak panggil takut dah. Takut pada benda yang lepas tak akan berlaku. Takut benda yang akan datang. Kita takut nak berjumpa dengan seseorang, takut berjumpa dengan sesuatu yang kita bimbang dan sebagainya. Itu disebut sebagai takut. Dan terkadang takut itu adalah kerana dosa. Kadang-kadang sebab takut itu ialah kerana dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Takut nak jumpa seseorang sebab mungkin ada salah kita buat. Takut pada Allah mungkin ada dosa yang kita lakukan. Dan terkadang ia kerana mengenali sifat Allah Ta'ala. Kadang-kadang sifat takut itu lahir daripada kita kenal Allah. Ada dua sebab takut tu. Ada takut kerana dosa, ada takut kerana bila manusia itu dia mendalami untuk mengenali Allah melalui asma-Nya dan sifatnya, nama-nama dan sifat Allah, maka menjadilah dirinya gerun pada Allah. Itu ada sebab. Kan? Sebab dia tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa, maka dia pun rasa takut. Ini antara dua kategori manusia ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama. Yang pertama okey juga. Ada memang orang bertaubat kerana dosa dia. Bila dia tersalah buat dosa, Allah Ta'ala beri peringatan pada dia. Tengah dia buat dosa, tiba-tiba Allah Ta'ala beri peringatan. Dia sakit ke, dia jatuh ke, berniaga bagusnya, lalai dia pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak bagi sedar pada dia, perniagaan dia merosot. Itu adalah salah satu daripada tanda Allah Ta'ala nak supaya manusia kembali kepadanya. Tengah dia duduk sehat-sehat, main bola